Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi zidna ilma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, kita kini berada di rumah Allah Subhanahu wa taala pada hari yang penuh barakah, pada hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dalam seminggu, iaitu hari Jumaat, yang mana hari Jumaat ini adalah penghulu bagi sekalian hari, dan hari Jumaat ini adalah hari perayaan bagi orang Islam dalam seminggu. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi orang yang sengaja untuk berpuasa pada hari Jumaat, ianya tidak dibenarkan. Kan seperti mana kita tahu bahawa pada dua hari raya, iaitu Aidilfitri dan Aidul Adha, kita tak dibenarkan berpuasa. Begitu juga hukumnya makruh pada hari Jumaat dengan sengaja kita nak puasa, maka itu tidak dibenarkan dalam agama. Tetapi kalau hari Jumaat itu jatuh pada hari-hari kemuliaan tertentu, contohnya 10 Muharram jatuh pada hari Jumaat, ataupun hari Arafah jatuh pada hari Jumaat, maka ketika itu tidak menjadi kesalahan. Tetapi kalau dengan sengaja, dalam banyak-banyak hari tiba-tiba saya nak pilih hari Jumaat untuk berpuasa, maka ketika itu tidak dibenarkan. Begitu juga pada hari Sabtu dan hari Ahad, kerana hari Sabtu adalah hari kemuliaan bagi orang-orang Yahudi dan hari Ahad adalah hari kemuliaan bagi orang Nasrani. Maka pada 3 hari ini kita tidak dibenarkan berpuasa kalau tanpa sebarang sebab. Contohnya nak puasa sunat sengaja, maka ianya makruh, kerana hari ini adalah hari raya. Maka dengan sebab itu sunnah pada hari ini kita memakai pakaian yang cantik. Sunnah untuk kita pada hari ini mandi dengan mandi sunat hari Jumaat. Maka pada hari ini disunnahkan kepada kita untuk kita memakai wangi-wangian. Disunnahkan juga pada hari ini untuk kita kalau makan makanan tu dia berbeza dengan hari-hari yang lain. Contohnya kalau biasa makan nasi biasa, hari ini buat lauk yang special, kan, nasi apa-apa je. Sebab tu kalau di asrama, kalau kami dulu belajar di asrama, hari Jumaat ni lah nak makan sedap. Nak makan nasi tomato ke, nasi ayam ke, nasi yang berbeza dengan hari yang lain, maka hari Jumaat itu dimuliakan. Kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri memuliakan hari Jumaat. Seperti mana kata Nabi SAW bahawa hari Jumaat ini hari Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Adam daripada syurga. Hari Ahad, hari Jumaat ini juga hari akan berlakunya kiamat. Maka banyaklah kelebihan-kelebihan yang ada pada hari Jumaat, dan alhamdulillah kemuliaan yang ada pada hari ini Allah pilih kita untuk berada di rumah Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganjarikan kita bila mana hadir awal pada hari Jumaat ke masjid akan diberi seekor unta. Lewat sikit dapat lembu, lewat lagi dapat kambing, lewat lagi dapat ayam, dan bila mana khatib nak naik ke mimbar dapat telur ayam, dan selepas itu tak ada, kan? Jadi sebab tu muhadarah ataupun segera untuk datang hadir ke masjid pada hari Jumaat, maka ianya merupakan satu tuntutan daripada agama untuk memuliakan hari Jumaat ini sebagai syiar Islam. Syiar Islam ni banyak, masjid antaranya syiar, menara masjid syiar. Hari Jumaat juga adalah syiar bagi agama Islam, yang sepatutnya kita muliakan hari ini dengan kita melakukan perkara-perkara yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih kita untuk Allah berikan kemuliaan kepada kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tajuk yang ingin saya bincangkan pada hari ini untuk kita sama-sama kongsikan, mudah-mudahan ia menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, adalah berkaitan dengan siapakah golongan daripada umat Muhammad yang didoakan oleh para malaikat.
Kita tahu malaikat ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala seperti kita, yang diciptakan daripada cahaya, dan kita diciptakan daripada tanah. Dan malaikat ini Allah muliakan mereka dengan tidak diberi nafsu. Mereka tak macam manusia. Manusia ni diberikan akal dan nafsu. Sebab tu dia kadang-kadang terpaksa berlawan dengan nafsunya, yang kadang-kadang nafsu ini sentiasa menyuruh kepada kejahatan. Akan tetapi malaikat tidak diberikan nafsu. Dan malaikat ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling taat, yang tidak mengingkari walau apa sahaja suruhan Allah, maka dia akan melakukan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kan dalam ayat Al-Quran Allah SWT ada menyatakan bahawa malaikat-malaikat ini adalah hamba-hamba Allah yang tidak melakukan maksiat kepada Allah dan akan melakukan setiap apa yang Allah SWT perintahkan. Maka bila mana mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang taat, maka pastilah mereka ini berada pada posisi yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana mereka adalah hamba-hamba yang taat, maka mereka hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya mereka-mereka ini berdoa, maka doa mereka mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hamba-hamba Allah daripada kalangan manusia yang soleh, wali-wali Allah, bila mana mengangkat tangan berdoa, maka doa mereka adalah mustajab. Tapi kita tak tahu siapa di kalangan kita ini adalah mereka-mereka yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak diberitahu melainkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba ini kalau berdoa, doanya mustajab. Siapakah antara mereka? Antara mereka adalah seperti Uwais Al-Qarni, yang mana Nabi kata kalau datang rombongan daripada Yaman, ada seorang hamba Allah, seorang manusia, yang mana bila mana dia mengangkat tangan, doanya adalah mustajab. Dan kalau kalian berjumpa dengan dia, mintalah dia mendoakan. Maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab antara orang yang paling teruja nak tahu siapa dia. Maka Nabi kata namanya adalah Uwais Al-Qarni. Itu yang kita biasa dengar, Uwais Al-Qarni. Kerana apa? Kerana dia merupakan seorang anak yang sangat taat kepada ibu dia, yang berkhidmat kepada ibunya. Maka dengan asbab dia berkhidmat kepada ibunya, Allah Subhanahu wa taala memustajabkan doanya. Kalau dia angkat tangan berdoa, pasti doanya akan diterima. Suatu hari bila mana dia berhijrah, dia meninggalkan kota Yaman dan pergi berziarah ke kota Madinah, maka setiap kali ada rombongan dari Yaman datang ke Madinah, Sayyidina Umar akan bertanya, ada tak di kalangan kalian bernama Uwais? Dia akan tanya, sebab Nabi dah bagi tahu. Sampailah suatu ketika Uwais benar-benar datang ke kota Madinah, maka Nabi bagi tahu bahawa Uwais ni ada tanda-tanda tertentu pada badan dia. Maka bila mana ada yang menyatakan itu adalah Uwais, maka Sayyidina Umar cuba nak tengok dulu tanda yang diberitahu oleh Rasulullah. Dan bila mana dia yakin itu adalah Uwais, dia kata tolong doakan aku. Uwais pun terperanjat, anta Amirul Mukminin, kan? Seorang yang dah dijadikan syurga, wajib baginya syurga. Tetapi masih lagi bila mana mengetahui ada di antara mereka ini doanya mustajab, maka dia pergi jumpa Uwais. Dia kata tolong doakan aku. Dia pun pelik, kenapa? Kerana Rasulullah SAW ada menyatakan bahawa kalau jumpa si fulan ini, mohon doa daripada dia. Maka selepas itu bila orang tahu Uwais ni menyendiri dan lari, tak nak orang kenal dia, lari, tak nak orang datang dekat dia supaya minta doa, sebab dia tahu apa kekurangan dia. Itu hamba Allah SWT yang sebenar. Tidak berbangga-bangga dengan apa yang dia ada, dan tidak menyatakan aku wali Allah, datang sini, kan? Tak. Tapi bila orang datang, dia menyendiri, lari, tak nak. Maka itu hakikat bagi manusia yang ada zaman Nabi, yang bila mana mereka berdoa, doa mereka adalah mustajab. Seperti Ibnu Abbas, kalau Nabi SAW menyatakan, sebab tu bila mana selepas wafatan Rasul, hujan tak turun, ulama ketika itu khalifah datang berjumpa dengan Ibnu Abbas, minta supaya dia berdoa supaya diturunkan hujan, kerana ada hadis yang menyatakan dengan khusus bahawa doa dia adalah mustajab. Tapi kita sekarang hidup pada zaman yang kita tak tahu siapa di kalangan kita ini yang mustajab doa. Dan daripada hadis yang kita boleh tahu adalah doa daripada para malaikat. Maka Nabi SAW menyatakan beberapa kumpulan-kumpulan orang-orang tertentu, yang mana bila mana mereka melakukan perbuatan ini, maka malaikat daripada bawah langit sampai ke langit Allah
mendoakan kerahmatan, mendoakan keampunan kepada hamba Allah ini, maka kita nak tahu siapakah golongan mereka yang didoakan para malaikat, supaya kita ini boleh usaha untuk menjadi sebahagian daripada mereka. Kerana kita tahu bahawa doa hamba-hamba Allah, makhluk Allah yang dekat dengan Allah, maka doa mereka adalah mustajab. Jadi dekat sini dinyatakan antaranya adalah, kita tengok berapa masa yang boleh sempat kita cuba kupaskan. Siapakah antara golongan yang didoakan oleh malaikat kepada diri mereka? Mudah-mudahan kita boleh usaha untuk jadi sebahagian daripada mereka. Okey, yang pertama, mereka yang didoakan oleh malaikat, seperti mana hadis yang dinyatakan, adalah orang yang bersedekah pada setiap hari. Dia kata orang yang bersedekah pada pagi hari, sebab hadis ni dikatakan pada waktu pagi, tapi tidak. Pemahaman yang sebenar adalah pada setiap hari. Kalau ada hamba Allah yang bersedekah, sama ada pada pagi hari, waktu zuhur, selagi mana dalam satu hari itu, maka mereka ini adalah golongan yang akan didoakan oleh malaikat. Maka ini berdasarkan sebuah hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mansikan salafa mumsikan talafa." Jadi Nabi SAW menyatakan bahawa setiap hari, bila mana ada seorang hamba yang bersedekah, dia kata kat sini, ketika pada waktu pagi, Allah Subhanahu Wa Taala akan hantar dua malaikat. Apa tugas malaikat ini? Malaikat yang pertama, doanya adalah untuk mendoakan orang yang mengeluarkan harta mereka pada jalan Allah. Maksudnya menginfakkan harta, bersedekah, bagi orang makan dengan harta mereka. Dan malaikat ini, satu malaikat yang pertama ini, dia akan mendoakan, "Ya Allah, berikanlah ganti pada orang yang selalu berinfak," yakni rajin memberikan nafkah, sama ada pada keluarga, sama ada menghulurkan sedekah. Maka malaikat akan mendoakan. Malaikat kata, "Ya Allah, kurniakan balasan, gantikan apa yang dikeluarkan dengan sesuatu yang baru. Yang baru itu lebih baik daripada apa yang dikeluarkan." Ini doa malaikat kepada orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malaikat yang seorang lagi pula ditugaskan untuk mendoakan bagi orang yang kedekut, yang takut untuk mengeluarkan hartanya pada jalan Allah, untuk menginfakkan hartanya pada jalan Allah, dengan doa, "Ya Allah, berikanlah maksudnya bankrupt, maksudnya berikanlah satu kerugian bagi hamba-hambamu yang enggan bersedekah, yakni yang memberi nafkah." Kan? Jadi golongan yang pertama ini adalah golongan yang suka bersedekah. Dan kalau boleh istiqamah pada setiap hari, cari jalan-jalan yang boleh untuk dia bersedekah. Setengah orang dia ada buat tabung infak subuh. Sebab kalau ikut hadis ni, yusbihu itu pada waktu subuh. Cuma Allah menghantarkan malaikat pada waktu subuh, bukan bererti khas kepada orang yang menginfak pada waktu subuh, tetapi pada hari yang sehari pada hari itu. Tapi diturunkan pada waktu pagi. Kerana apa? Pada waktu pagi adalah waktu permulaan kita memulakan kehidupan. Jadi barang siapa yang menginfakkan harta dia pada jalan Allah, bersedekah, bagi orang makan, memuliakan keluarganya dengan sesuatu perkara, maka ketika itu malaikat ini akan mendoakannya. Sebab tu orang yang bersedekah, dia tak pernah rasa rugi, dia tak pernah miskin, dia tak pernah apa-apa, kerana malaikat mendoakan gantian kepada apa yang dikeluarkan. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada seorang kawan, semalam saya ada buat satu promosi Universiti Islam Selangor di sebuah ma'had tahfiz, dan ditugaskan dengan seorang kawan. Dia kata, "Masya Allah Ustaz," dia kata, "sedekah ni Allah berikan kadang-kadang kita punya gantian dengan benda yang kita tak sangka." Dia kata, "Kan permulaan dapat gaji, kalau kami di Universiti Islam ni gaji 26 hari bulan. Setiap 26 hari bulan gaji keluar. Jadi dia kata bila dapat gaji tu, nampaklah makcik-makcik cleaner yang menyapu tu, dia tiba dia ringan mulut dia bertanya. Dia kata, 'Makcik dah sarapan?'
Belum lagi ustaz, dia kata anak pun tak sedar, anak keluarkanlah. Ni ambillah RM10 seorang, RM10 seorang untuk buat minum pagi. Makcik tu pun seronok kan. Bersedekah ni kita mengembirakan orang, bagi orang makan. Rasa orang yang menerima pun dia rasa Masya Allah, ada orang yang menghargai. Kemudian takdirnya selepas dia Zuhur, datang anak murid bekas pelajar daripada Singapura, datang ke UIS, jumpa dengan ustaz ni. Bersama dengan dia bawa satu kasut yang harganya mahal lah. Boleh kata, ustaz, ni hadiah untuk ustaz. Terperanjat dia, ini kasut mahal ni. Sekali-sekala menghargai jasa guru, dia kata. Ya Allah ustaz, tadi baru je keluar RM20, dia kata. Tengah hari Allah ganti dengan kasut yang Masya Allah, dia kata, anak pun tak jangka boleh beli dapat kasut yang mahal macam ni daripada anak murid. Dia beli dekat Singapura kan. Dia bawa semata-mata datang nak bagi, dia kata. Dan ustaz ni dia memang bergiat dengan dakwah. Dia asalnya bukan Islam, dia menurut Islam. Kalau tuan-tuan dengar, biasa dengan Dr. Yusuf Marlon, asal daripada Filipina. Belajar sebelum tu belajar di Perkip, kemudian menyambung pelajaran di UIS dulu, kemudian daripada diploma pergi degree, sambung master di UKM, PhD di UKM, dan mengajar semula di UIS. Dan dia terlibat banyak dengan program-program dakwah orang asli. Maka dia kata, jazakumullah khair, kasut ni anak akan pakai untuk gerak kerja dakwah anak. Mudah-mudahan pahala intan juga berjalan. Nampak Masya Allah, tabarakallah. Bersedekah sebenarnya kita tak akan pernah rasa rugi. Bahkan Allah menjanjikan sesuatu yang lebih besar. Kerana apa? Di samping kita bersedekah, adanya para malaikat yang berdoa kepada Allah supaya minta kita ini diberikan kemurahan rezeki, digantikan apa yang kita bagi dengan suatu benda yang lebih besar daripada itu. Dan juga orang yang kedekut, yang takut dan menginfakkan hartanya, maka golongan inilah yang didoakan kerugian oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat ni jumlahnya terlalu banyak. Tidak ada siapa yang boleh mengetahui berapa jumlah malaikat Allah SWT. Ini berdasarkan sebuah hadis. Kalau tuan-tuan baca dalam hadis Isra' dan Mi'raj, kan, antara hadis yang sahih, ketika mana Nabi naik ke langit, Nabi sampai ke satu tempat yang bernama Baitul Ma'mur, yang dikatakan setentang dengan Baitullahil Haram. Kalau kita di Mekah, di bawah, di atas tentangnya ada satu nama tempat Baitul Ma'mur. Kalau di bumi manusia tawaf ke Baitullahil Haram, tetapi di langit Baitul Ma'mur, para malaikat Allah tawaf di Baitul Ma'mur. Setiap hari jumlah malaikat yang masuk adalah 70,000 malaikat. Yang mana yang masuk ini dia tak akan keluar lagi. Dia akan sentiasa tawaf, dan setiap hari bertambah 70,000. Setiap hari tambah 70,000. Maha suci Allah yang maha hebat. Tuan-tuan bayangkan kalau 70,000 ni tak tahulah berapa dengan jumlah yang banyak itu. Berdoa kepada Allah supaya hamba-hambanya daripada kalangan manusia yang berinfak pada hari, setiap hari dengan ikhlas kerana mencari redha Allah, maka dia akan didoakan gantian daripada apa yang dikeluarkan. Sebab tu orang yang rasa saja yang tahu, kan? Dia yang tahu bila dia seronok menginfakkan. Sebab tu kita tengok kadang-kadang ada orang yang tak kedekut tentang duit, sebab dia tahu apa yang dia bagi, Allah SWT akan gantikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manusia yang didoakan malaikat adalah golongan orang-orang yang menuntut ilmu dan duduk di majlis ilmu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita tergolong daripada mereka, kan? Orang yang duduk dalam majlis ilmu, orang yang menyampaikan ilmu, sama ada di surau, di rumah, ataupun di sekolah, ataupun di universiti, dengan niat menuntut ilmu. Apa kata Nabi SAW? Dia kata apa di sini? Hadis, man salaka tariqan yatlabu fihi ilma salakallahu bihi tariqan min tariqil jannah, min turuqil jannah, wa inna malaikata la tad'u ajnihatuha ridan li talibil ilmi ridan bima yasna, wa innal alim la yastaghfiru lahu fi man fis samawati wa man fil ardi wal hitan fi jawfil ma. Ini kemuliaan yang kadang-kadang kita lupa dan kita rasa tak ingat. Sebenarnya sebab tu kena ada niat menuntut ilmu ni, bukan sekadar lepas PhD tak sampai mati. Kan sekarang ni 70% daripada pelajar lepasan SPM tak sambung belajar. Ini membimbangkan kita. Maksudnya daripada ramai yang ada 30% yang sambung belajar. Dulu-dulu universiti penuh, sekarang dah makin kurang. Kita terpaksa cari pelajar. Kerana apa? Kerana mereka mengejar kemewahan dunia. Jadi TikToker boleh dapat duit lebih banyak. Jadi apa?
masyhur dekat Facebook ke dekat mana boleh dapat duit, tapi mereka tak sedar bahawa sebenarnya jalan menuntut ilmu itu Allah berkati, malaikat doakan. Seperti mana kata Nabi SAW, barang siapa yang menempuh jalan orang yang menuntut ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang pertama, orang yang berada dalam golongan orang yang menuntut ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan ke syurga. Kemudian kata Nabi SAW, malaikat dekat sini, wa innal malaikata, sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu, kerana mereka suka dengan apa yang dia lakukan. Kerana sesungguhnya seluruh makhluk di langit dan di bumi akan memohonkan keampunan kepada orang-orang yang menuntut ilmu, termasuklah ikan-ikan di tengah-tengah lautan. Berapa banyak makhluk Allah yang mendoakan orang yang berada dalam majlis ilmu. Sebab tu nak mencari ketenangan adalah di rumah-rumah Allah. Nak mencari ketenangan adalah di dalam majlis ilmu. Duduk sekejap, ambil keberkatan majlis yang ada. Dalam hadis yang lain, malaikat akan bertimbun-timbun daripada bumi sampai ke langit, kemudian mendoakan keampunan bagi orang yang duduk dalam majlis ilmu, dalam majlis-majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebahagian daripadanya. Maka dengan sebab itu, orang yang belajar dia akan rasa zuhud, dia akan rasa tenang, dan kadang di situlah dia akan mendapat jentikan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu nak dekatkan diri dengan agama, kena dekatkan diri dengan majlis ilmu. Kerana Allah Subhanahu wa taala bila mana nak memuliakan seorang hamba, maka dia akan fahamkan hamba ini pada agama. Allah sayang kepada seseorang hamba, Allah akan fahamkan dia macam mana nak menguruskan agama, macam mana nak menjalankan syariat agama. Dan kalau Allah benci seseorang hamba, Allah akan jauhkan dia daripada majlis ilmu. Jadilah dia orang yang jahil, sehingga bila mana dia nak kembali ke jalan Allah, dia tak tahu macam mana jalannya. Maka dengan sebab itu, golongan yang kedua yang didoakan oleh para malaikat Allah adalah golongan-golongan yang sentiasa berada dalam majlis-majlis ilmu. Kemudian yang ketiga, mereka yang didoakan oleh para malaikat adalah orang yang berselawat ke atas Nabi SAW. Sebab itu kemuliaan berselawat disebut pada setiap minggu. Hari Jumaat wajib, bahkan rukun dalam rukun khutbah wajib ada selawat ke atas Nabi. Dan tidak ada sesuatu amalan yang mana Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu memulakannya. Allah suruh kita solat tapi Allah tak solat. Allah suruh kita berpuasa tetapi Allah tidak berpuasa. Macam mana Ustaz tahu? Sebab tak ada dalam ayat Quran yang menyatakan Allah berselawat, Allah berpuasa, Allah solat. Tetapi Allah menyuruh kita berselawat. Allah mulakan dulu dengan dirinya dan para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah kata, Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Maksudnya selawat ini satu ibadah yang sangat besar. Maka dengan sebab itu, orang yang mengucapkan selawat dan tidak dijawab, Nabi mendoakan kecelakaan kepadanya. Kan? Kita nak masuk dah bulan Ramadan. Kan Nabi SAW panjat naik ke atas mimbar. Tiba-tiba Nabi kata amin, amin, amin 3 kali. Sahabat pun pelik, ya Rasulullah, kami tak nampak apa-apa, kenapa tiba-tiba kau kata amin? Maka Nabi kata, sesungguhnya ketika mana aku nak naik ke atas mimbar ini, malaikat Jibril mendoakan 3 golongan untuk umat aku. Iaitu yang pertama, Nabi Jibril doakan kecelakaan bagi orang yang hidup sebulan dalam bulan Ramadan, tetapi bila mana berlalu Ramadan, dosa dia tidak diampunkan oleh Allah, celaka. Maka Nabi kata amin. Dan yang kedua, orang yang memiliki kedua ibu bapa, dan ketika ibu bapanya hidup, dia tidak berbakti kepada kedua ibu bapanya. Sampai ibu bapanya dah meninggal dunia, baru merasa menyesal nak buat baik dengan mak ayah. Ketika itu mak ayah dah tak ada. Maka malaikat Jibril kata, celakalah orang ini. Maka Nabi kata amin. Dan yang ketiga, Nabi kata, orang yang bila mana mendengar namaku disebut, tetapi dia tidak menjawab, dia tidak memberi salam kepadaku, maka golongan ini adalah golongan yang celaka. Kerana apa? Kerana Nabi SAW menyatakan, dia kata, barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah sekali, maka Allah dan para malaikatnya akan berselawat
kepadanya sebanyak 70 selawat, maka sedikitkanlah atau perbanyakkanlah seorang hamba dalam membacanya. Maksudnya dekat sini dalam riwayat yang lain, tidaklah seorang muslim berselawat kepadaku kecuali malaikat akan mendoakannya sebanyak ia berselawat atasku, maka para hamba hendaknya mempersedikitkan selawat atau memperbanyakkannya. Maka dia bagi pilihan. Kalau kita dah tahu, satu selawat akan diselawat 10 kali ganda. Dalam riwayat yang lain, sebanyak mana kita berselawat. Selawat ini maksudnya apa, tuan-tuan? Selawat ini maksudnya doa, kan? Sebab tu as-salat fil lughah ad-du'a. Salawat jamak kepada salat, kan? Maksudnya malaikat bila mana kita mendoakan Rasulullah SAW dengan kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, maka akan berselawat Allah SWT kepada Nabi. Kita mendoakan begitu, maka Allah dan para malaikat mendoakan kepada kita 10 kali ganda. Sebab tu bila mana kita berada dalam keadaan keluh kesah, kita berada dalam keadaan yang sempit, maka kembalilah berselawat kepada Rasulullah SAW. Kerana ketika kita sempit ini, kita mengingati dan kita mengikut apa yang Allah SWT perintahkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan, mendoakan 10 kali ganda, dan para malaikat akan mendoakan kita sebanyak mana kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Sebab tu maka pada hari Jumaat juga kita digalakkan untuk memperbanyakkan selawat. Sebab tu bila mana mendengar nama Nabi SAW disebut, maka perlu kepada kita memberi salam kepada Nabi SAW dengan selawat yang sempurna. Itu golongan yang ketiga. Golongan yang keempat, siapakah mereka-mereka yang didoakan oleh malaikat keampunan, kerahmatan, kebahagiaan? Golongan yang keempat adalah orang yang tidur dalam keadaan berwuduk. Sebelum nak tidur, ambil wuduk. Kalau dulu-dulu orang Melayu sebelum tidur basuh kaki, takut mengigau. Apalah salah basuh kaki terus? Ambil wuduk, kan ada basuh kaki. Tak salah, kan? Orang kadang-kadang buat undang-undang sebelum nak tidur gosok gigi. Ini kita buat undang-undang dalam hidup kita. Sebelum tidur, pastikan ambil wuduk. Kerana apa? Kerana Nabi SAW menyatakan, hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, man bata tahiran bata fi syi'ari malak falam yastayqizu illa qala al-malak Allahumma ighfir li'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Bila mana seorang hamba Allah tidur dalam keadaan dirinya suci dan bersih. Suci dan bersih, suci lain, bersih lain, suci lain. Bersih itu kita bersih dari sebarang kekotoran. Suci itu diri kita suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Maka barang siapa yang berwuduk sebelum tidur, man bata tahiran, barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, yakni berwuduk, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan kerana tidur dalam keadaan bersuci. Hadis riwayat Ibnu Hibban, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dalam tidur pun boleh dapat doa malaikat. Sampai kita jaga, iaitu tidur bila mana kita mengikut sunnah Rasulullah SAW. Kita ikut apa yang Nabi SAW perintahkan. Tidur dalam keadaan kita berwuduk, dalam keadaan kita suci. Bahkan wuduk ini bukan digalakkan sahaja ketika tidur, bahkan dalam apa jua keadaan kita digalakkan untuk sentiasa berada dalam kekal berwuduk. Kerana wuduk ini, setiap kali kita berwuduk kerana Allah, maka dia akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh anggota-anggota wuduk. Hari ini kita pandang orang tak menutup aurat, satu dosa. Nak bersihkan dosa itu macam mana? Kita ambil wuduk, basuh muka. Ketika basuh muka itu akan gugurlah segala dosa-dosa yang dilakukan oleh mata, dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut. Kita basuh tangan, maka akan gugurlah bersama air wuduk itu dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan. Begitu juga dengan anggota yang lain, kaki dan sebagainya. Sebab tu kita digalakkan untuk memperbanyakkan wuduk. Nak keluar rumah, biasakan berwuduk. Bukan nak solat, bukan nak mengaji je, kan? Nak pergi mana-mana, biar kekal berwuduk. Dan wuduk ini adalah tanda-tanda
untuk Nabi SAW kenal umatnya. Kerana Nabi SAW mengatakan bahawa di hari akhirat kelak selepas melalui titian mizan, maka umat aku akan diberikan minum daripada telaga yang khas untuk umatku. Ada kata nama telaga itu adalah telaga Kausar. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika itu umat manusia terlalu ramai, bagaimana kau nak membezakan umat kau dengan umat yang lain? Maka Nabi kata, aku kenal umatku berdasarkan kesan wuduk yang ada pada dahinya, seperti mana kalian melihat kuda yang berwarna coklat ataupun hitam yang ada putih pada dahi dia. Kadang-kadang kita tengok kuda ke lembu ke, kadang-kadang dia ada warna putih dekat dia punya dahi dia tu. Maka begitulah Nabi SAW akan kenal umatnya di hari akhirat kelak berdasarkan kesan-kesan wuduk yang dia ambil. Cuba bayangkan kalau dekat dunia ni jarang berwuduk, bagaimana Nabi SAW nak mengenal kita? Selain berwuduk, kita maksudnya digalakkan juga kita berwuduk ketika mana kita nak tidur. Maka ketika itu dalam tidur kita ini malaikat mendoakan keampunan dan kerahmatan untuk kita. Kemudian yang keenam, siapakah yang akan didoakan oleh para malaikat? Mereka yang menunggu waktu solat. Orang yang duduk menunggu waktu solat. Alhamdulillah, kemuliaan kita pada hari Jumaat. Duduk dalam majlis ilmu didoakan malaikat. Menunggu waktu solat, nak tunggu muazzin lakukan azan, maka ketika tunggu itu juga malaikat mendoakan. Seperti mana kata Nabi SAW, tidaklah seorang di antara kalian duduk menunggu solat selama dia berada dalam keadaan suci. Syarat dia mesti bersuci. Kalau dah terbatal wuduk, kenapa berani duduk balik dalam masjid? Kalau dia berada dalam keadaan tidak suci, maka dia terkeluar daripada kelompok ini. Maka selagi mana dia berada di dalam masjid menunggu waktu solat dalam keadaan dia bersuci, melainkan para malaikat akan mendoakan, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, sayangilah dia. Malaikat doakan supaya kita ini menjadi kekasih Allah, supaya kita ini disayangi oleh Allah. Malaikat juga mendoakan kita ini dirahmati, kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang yang bersih daripada melakukan dosa, tuan-tuan. Kalau ada orang yang mengatakan bahawa dia bersih daripada melakukan dosa, itu juga adalah satu dosa. Jadi dosa-dosa kita ini selain dengan amalan yang kita lakukan, dosa kita ini juga boleh terampun dengan doa-doa para malaikat. Macam mana nak dapat? Datang hadir mendirikan solat. Ini kadang-kadang kita leka kan, selagi tak qomat. Saya lah kadang-kadang kan kalau banyak kejap tunggulah qomat kan. Tak nak sibukkan diri dengan benda yang lain. Sebab tu kalau boleh datang awal sebelum orang azan, ataupun orang azan kita dah berada, paling kurang kita dapat duduk beriktikaf di dalam masjid. Dan bila kita berada di dalam masjid dalam keadaan berwuduk, maka para malaikat mendoakan keampunan untuk kita. Dan yang terakhir adalah orang yang duduk di saf yang pertama di dalam solat berjemaah. Sebab itu dikatakan di sini, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf yang pertama. Sebab itu ada ulama mengatakan makruh bila mana kita dah berada di saf yang ke hadapan, kita ke belakang, kita bagi orang lain duduk depan. Sebab keutamaan yang ada. Sebab tu Nabi kata, kalaulah manusia itu tahu tentang keutamaan untuk duduk saf yang pertama, pasti mereka akan berlumba-lumba. Kalau mengundi pun mereka sanggup. Kalau dah penuh, undi siapa yang duduk depan, maka mereka sanggup kerana kelebihan yang ada. Dan antaranya orang yang duduk di saf yang pertama akan didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekadar itu perkongsian pada hari ini. Dan banyak lagi sebenarnya, ada lebih kurang dalam 16-17 hadis berkaitan dengan golongan-golongan yang didoakan oleh para malaikat. Mudah-mudahan kita dapat tajdid, kita cuba untuk usaha daripada golongan yang saya sebut tadi, kita dapat masuk daripada golongan yang didoakan oleh para malaikat Allah SWT. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan memberi manfaat untuk diri saya dan kita semua. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.